Buletin Didik 23 Februari bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan selamat malam. Majlis Keselamatan Negara MKN akan berbincang dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk mempertimbangkan kelonggaran syarat perjalanan rentas daerah atau negeri bagi ibu bapa yang perlu menghantar anak ke sekolah atau asrama. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, surat dari pihak sekolah mungkin boleh dijadikan surat kebenaran khas tanpa perlu memohon kebenaran daripada pihak polis. Saya percaya Kementerian Pendidikan. Kalau dia belum lagi, saya akan berbincang dengan Kementerian Pendidikan supaya kalau boleh surat kemasukan ke asrama dan sebagainya atau surat daripada guru tersebut boleh dijadikan sebagai surat untuk kebenaran khas kepada ibu bapa yang akan menghantar anak mereka untuk memasuki asrama dan sebagainya di luar daerah ataupun di luar daripada negeri. InsyaAllah saya akan bincangkan dengan pihak Kementerian Pendidikan dan pihak polis sekali supaya kelonggaran ini dapat diberikan. Beliau berkata demikian berhubung kebenaran rentas negeri atau daerah bagi memudahkan perjalanan ibu bapa apabila sekolah dibuka semula kelak. Setakat ini hanya pekerja yang diberi kelonggaran dengan hanya perlu menunjukkan surat pengesahan daripada majikan untuk melalui sekatan jalan raya SJR tanpa perlu memohon kebenaran daripada pihak polis. Kerajaan akan mempertimbang untuk memasukkan 55,539 guru seluruh negara ke dalam fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, senarai nama guru yang dikategori berisiko tinggi itu diterima daripada Kementerian Pendidikan KPM. Senarai daripada Kementerian Kesihatan. Kementerian Pendidikan, daripada Kementerian Pendidikan, iaitu seramai 55,539 guru yang dikategorikan berisiko tinggi, yang mempunyai komorbiditi. Dan kita akan usahakan untuk memasukkan bilangan guru ini, 55,539 dalam fasa pertama. InsyaAllah sebelum tarikh pembukaan sekolah nanti, dan kita akan usahakan supaya kita dapat menerima permintaan daripada KPM. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga pengerusi bersama Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 JKJAV itu ditemui selepas melakukan simulasi pemberian vaksin di Putrajaya pagi tadi. Kerajaan sebelum ini dilapor akan mempertimbangkan untuk memberi vaksin Pfizer-BioNTech fasa pertama kepada kelompok guru. Susulan banyak permohonan diterima daripada golongan itu. Timbalan Menteri Pendidikan 1 Muslimin Yahya semalam berkata, keutamaan pemberian vaksin itu kepada guru disebabkan golongan berkenaan turut berisiko tinggi mengalami kesan negatif daripada jangkitan COVID-19. Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru atas pengorbanan mereka mendidik pelajar untuk peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2020. Datuk Dr. Razi dalam satu kenyataan menerusi Facebooknya berkata ada di antara guru-guru terbabit yang asalnya memilih bersara awal menangguhkan persaraan mereka demi memastikan anak didik mereka dapat membuat persiapan terbaik. Di seluruh negara terdapat seramai 48,018 orang guru yang menjadi petugas dan pengawas peperiksaan serta pemeriksa kertas. Tambah beliau, ada juga guru yang tidak menjadi pengawas peperiksaan tetapi tetap bertugas di sekolah masing-masing membantu memastikan keadaan teratur dan peperiksaan dapat dijalankan dengan lancar dan mematuhi SOP. Tambah Datuk Dr. Razi, beliau tersentuh melihat kerjasama yang ditunjukkan guru-guru dalam memastikan negara dapat menempuh cabaran besar ini bersama. Mengikut jadual, hari ini calon SPM 2020 menduduki kertas bahasa Inggeris, kertas 1 dan kertas 2.
Pemegang Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN, salah satu kaedah terbaik untuk menabung bagi pendidikan anak-anak akan menerima dividen 4% bagi tahun 2020. Agihan membabitkan anggaran peruntukan berjumlah RM201.3 juta dan akan memberi manfaat kepada 4.82 juta pendeposit. Tahun lalu, SSPN mencatat keuntungan pelaburan RM237.42 juta, meningkat RM32.14 juta atau 15.7% berbanding tahun 2019. SSPN mencatat rekod baru sepanjang penubuhannya tahun lalu dengan deposit berjumlah RM1.99 bilion. Untuk 2019, SSPN turut mengumumkan kadar dividen 4% kepada pendepositnya. Menyedari hakikat masih ramai yang tidak mendapat capaian internet secara optimum, lebih-lebih lagi untuk keperluan guru dan pelajar. Pelbagai tindakan proaktif dilakukan ketika ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dalam satu kenyataannya memaklumkan tindakan sudah diambil di beberapa kawasan khususnya di pedalaman yang dilapor menghadapi masalah internet sebelum ini. Lokasi pertama membabitkan Kampung Seri Keledang, Hulu Selangor. Sebuah menara baru sedang dibina berdekatan lokasi itu yang dijangka beroperasi akhir Mac ini sebagai penyelesaian jangka pendek. Bagi penyelesaian jangka panjang, sebuah menara komunikasi dibina di perkampungan orang asli Cangkat Ramu. Mengenai masalah capaian internet lemah di Kampung Sungai Tengar, Tebuk Mufrat, Sabak Bernam, Selangor pula, SKMM menghubungi syarikat telekomunikasi untuk melaksanakan pengoptimaman antena menara komunikasi. Dan bagi penyelesaian jangka panjangnya, sebuah menara baru akan dibina dijangka bermula akhir tahun ini. Isu liputan selular lemah di Kampung Orang Asli Tasik Mentiga, Pahang juga mendapat perhatian. Syarikat telekomunikasi Celcom diarah melaksanakan kerja pengoptimaman pada menara Kampung Paya Mentiga dan dijangka siap akhir Mac ini. Sementara bagi menyelesaikan masalah capaian internet lemah di Kampung Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan pula, penyedia perkhidmatan diarah melaksanakan kerja pengoptimaman antena menara komunikasi berdekatan dan dijangka siap akhir bulan depan. Sebuah menara baru dicadang dibina di kawasan Kampung Orang Asli, kira-kira 3 km dari tadika Nur Najihah. SKMM juga sedang menaik taraf menara komunikasi di Kampung Payung Setiu, Kampung Bukit Cempedak, Kampung Jerung Seberang, Kampung Jerung Surau dan Kampung Jerung Tuan, Pengkalan Berangan dekat Marang Terengganu yang dijangka bermula pada suku kedua 2021. Sebuah menara komunikasi baru juga akan dibina di Kampung Bukit Cempedak bermula awal tahun depan. Kesemua menara komunikasi baru dirancang dibina di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Bertemu kembali. Langkah sekumpulan ibu di Kampung Haji Sundu, Batu 2, Jalan Apas Tawau mengumpulkan anak-anak mereka di sebuah rumah untuk belajar wajar dicontohi. Melalui langkah itu, aktiviti anak-anak lebih mudah dikawal dan dapat memastikan tiada di antara mereka tercicir dalam pelajaran. Lebih melegakan apabila aktiviti itu mendapat sokongan ibu bapa pelajar terbabit. Malah mereka sendirilah yang sering menghantar anak-anak ke rumah yang ditetapkan. Pelajar yang terlibat meliputi pelajar menengah dan rendah. Dan seperti di sekolah, semua SOP bertujuan mencegah COVID-19 mesti dipatuhi. Pada membuang masa yang tidak tentu tu, kami berceritalah, bagus tak begini, panggil anak kita pergi rumah, kita buat rumah kah. Macam tukar pendapatan anak-anak pun tidak, bilang orang, berjaya bah. Jadi dorang tak bosan belajar sendiri-sendiri. Macam musim PKP ni kena amalkanlah juga PKP kan jarak jauh. Jadi kena pandai kalau kita sosial jarak jauh anak kita belajar. Sesekali guru bertauliah turut dijemput hadir untuk mencurah ilmu. Harap-harap kali ini lebih mudah kerana Kementerian Pendidikan sudah pun memperkenalkan Didik TV. Sebagai ibu, kami bukan ni pusat sumber untuk anak-anak, untuk anak jiran-jiran, supaya dapat datang sini berkongsi sama anak-anak yang lain, supaya tidak tertinggalan pelajaran, sambil membaca buku daripada dorang main handphone, dorang ke sinilah. Sebab setiap pusat sumber kami sediakan ada alat permainan, ada buku-buku cerita. Bab sambutan pula memang menggalakkan. Apatah lagi kerana di sini makan dan minum pelajar disediakan dan majoriti ibu bapa turut memantau perlakuan anak-anak mereka. Walaupun kami tidak pergi sekolah, kami seronok belajar di sini. Ramai kawan-kawan, belajar sambil bermain, tidak membuang masa.
Baiklah, semua pihak perlu menolak persepsi keperluan mempelajari bahasa isyarat terhad kepada golongan orang kurang upaya OKU pendengaran serta ahli keluarga mereka semata-mata. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamad Harun berkata bahasa isyarat perlu diambil kira sebagai keperluan penting serta nilai tambah sewajarnya dalam usaha menyantuni semua golongan masyarakat di negara ini. Tambahan pula kerana ketika ini hanya terdapat 95 orang jurubahasa isyarat yang berdaftar di bawah Persekutuan Orang Pekak Malaysia MFD. Menurut Datuk Seri Rina, jumlah itu amat kecil berbanding 40,389 OKU pendengaran yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sehingga tahun lalu. Ketika melancarkan kursus Bahasa Isyarat Malaysia MySign, beliau turut berharap supaya lebih ramai pihak lain termasuk sektor awam dan swasta menyertai kursus bahasa isyarat. Satu lagi kaedah untuk mempelajari bahasa isyarat adalah melalui aplikasi mudah alih bahasa isyarat Persekutuan Orang Pekak Malaysia. Berdasarkan semakan kami, aplikasi itu lebih mesra pengguna kerana turut menyediakan media interaktif seperti gambar dan video sebagai alat bantuan pembelajaran. Aplikasi ini boleh dimuat turun di Apple App Store dan Google Play Store secara percuma. Lenggong bakal diiktiraf sebagai geopark kebangsaan mulai Julai depan. Perkembangan itu disahkan oleh Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Kementeriannya sedang menjalankan kajian akhir bagi melengkapkan dokumen berkaitan untuk dibentangkan kepada Menteri Besar Perak Datuk Saarani Mohamad dalam masa terdekat. Langkah itu bakal menjadikan Lenggong sebagai geopark kedua di Perak selepas geopark Lembah Kinta. Penubuhan geopark baik untuk meningkatkan industri pelancongan lestari, pendidikan dan penyelidikan saintifik. Lenggong terletak 100 km dari utara Ipoh. Rangka manusia paling tua ditemui di Malaysia dikenali sebagai Perak Man juga ditemui di Lenggong. Anda semua telah pun bersedia melangkah dengan penuh keyakinan dan keluar dengan kejayaan. Kita semua masih belum menang. Kita semua pasti menang. Lots of love, Cikgu Noriza. Hanya berusia 17 tahun tetapi sudah memikul tanggungjawab untuk membantu menambah pendapatan keluarga. Muhammad Amirul Ashraf Zani, pelajar tingkatan 5, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Padangkala, Ketirih, Kelantan, mempunyai pengalaman selama 5 tahun menghasilkan kereta mini buatan tangan daripada gabungan simen dan plastik. Mula belajar menghasilkan kereta mini sejak berusia 12 tahun. Kini dia mampu menjual produk itu pada harga RM100 hingga RM200 bergantung pada reka bentuk dan permintaan pelanggan. Anak bongsu daripada 3 beradik ini mengorbankan masanya bersama rakan-rakan untuk membantu ibu Zawiyah Mak Din, 47 tahun yang berpendapatan tidak menentu sebagai tukang jahit. Ini selepas bapanya Zani Muhammad, 49, kudung kaki kanan akibat penyakit kencing manis 7 tahun lalu. Muhammad Amirul mula menjual kereta mini buatannya di bawah nama Pak Tam Garage sejak 2 tahun lalu. Jelasnya, kebanyakan penghasilan kereta mini berdasarkan tempahan pelanggan yang mahu model sama seperti kereta milik mereka untuk disimpan sebagai kenangan. Remaja ini sudah menjual 20 kereta mini buatan sendiri kepada pelanggan di Kuala Lumpur, Johor, Selangor dan Kelantan. Masa antara 3 minggu hingga 2 bulan diambil untuk menghasilkan kereta mini. Dengan kebanyakan tempahan diterima membabitkan kereta jenama tempatan seperti Proton Wajah, Wira, Pro 2 Myvi dan Viva. Alatan yang digunakan Amirul hanya pisau pengukir, kertas pasir serta cat tin dan setiap replika ini mampu bertahan 10 tahun ke atas dengan penjagaan betul. Ketika ini, dia mempromosikan rekaannya di laman sosial Facebook miliknya, Pak Tam Garage, selain menyertai laman sosial kumpulan persatuan dan kelab kereta bagi mencari pelanggan. Pembelian peranti untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bukan satu pembaziran. Rata-rata ibu bapa berpendapat peranti terbabit boleh dijadikan alat tambahan untuk anak-anak mencari bahan rujukan. Walaupun sesi persekolahan dibuka secara berperingkat mulai 1 Mac ini, pelbagai perkara dapat dimanfaatkan melalui peranti sedia ada. So untuk gadget ni kita boleh pakai untuk masa depan lagi. So mungkin untuk dia belajar study kat rumah kan. So tak rugi pun kalau beli. Selain itu, dengan teknologi komunikasi sedia ada, peranti terbabit boleh digunakan merujuk kembali sesi pengajaran sebelum ini.
untuk masa akan datang dia keperluan juga. Sebab kan kalau dulu kita gadget untuk main game. Tapi untuk budak sekarang ni kita boleh review balik. Macam sekarang ni macam kelas online cikgu ada sediakan untuk YouTube. So dia boleh buat revision balik. Mana yang tak faham dia revision balik. Pembelian gadget ni tak adalah merugikan sangat. Sebab hari Minggu tu diorang bolehlah buat homework, boleh tengok internet lah mana yang kita tak tahu kan. Kaedah PDPR perlu dilaksanakan berikutan penularan COVID-19 sehingga memaksa penutupan sekolah. Selain pembelajaran atas talian, Kementerian Pendidikan telah melancarkan Didik TV sebagai platform tambahan serta mengukuhkan lagi kaedah PDPR. Bila kita nak buat apa-apa ni, kita mesti jaga 5 perkara. 5 aspek kehidupan dalam apa saja yang kita lakukan. Yang pertama, jaga kesihatan. Kesihatan kena jaga, air mesti minum banyak, minum air yang bersih, makan sayur-sayuran, elakkan makanan yang diproses, makan makanan yang natural, kurangkan gula, okey? Makan minyak-minyak yang baik untuk otak seperti minyak zaitun, minyak kelapa, minyak habatus sauda, kacang-kacang, walnut, semua yang sihat. Dan tentukan dapat tidur yang cukup. Ya, tidur yang cukup. Nak periksa tu jangan besok nak exam. No, you must have a good rest. Sebab bila kita rehat, otak kita punya neuron senang nak synapse. Okey, tu dari segi fizikal. Dari segi intelek, Bonda rasa you dah banyak belajar, dah bersedia, dah dan ingat. Kalau kita nak barokah, kalau kita belajar sekarang, kita juga doakan supaya kawan kita kalau ditanya tak faham, kita ajar dia. Dan kita jumpa guru-guru minta halal ilmu, minta doakan kita. Dan yang ketiga dari segi emosi, tentukan kita dalam jiwa penyayang, jiwa pengasih, jiwa mendoakan orang, jiwa mengharapkan redha Allah. Kita yakin Allah akan beri terbaik pada kita. Hilangkan rasa takut, risau, tension. Sebut pun jangan. Bersyukur. Sentiasa sebut bersyukur. Emosi kita hanya penyayang dan doakan kawan-kawan kita tanpa mereka tahu pun. Kita doakan sebab siapa mendoakan orang lain tanpa mereka tahu, malaikat mendoakan. Bertemu kembali. Agensi Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan Amerika NASA mendedahkan audio pertama dari Marikh. Turut dikongsi video pertama pendaratan alat kawalan jauh Perseverance di Red Planet dan kawah Jezero Marikh. Perseverance berupaya merakam bunyi desiran angin secara samar. Jurutera utama NASA, Dave Grohl berkata mikrofon tidak berfungsi ketika turun ke permukaan namun dapat menangkap audio selepas mendarat di Marikh. Klip video definisi tinggi berdurasi lebih 3 minit itu menunjukkan pelindung haba yang melindungi alat itu jatuh dan penggunaan payung terjun merah putih yang besar. Video Perseverance adalah rakaman paling dekat pendaratan di Marikh tanpa mengenakan sut tekanan. Ini dilancarkan pada 30 Julai 2020 dan mendarat di permukaan Marikh Khamis lalu. Bollywood Sky Flyer yang terletak di Dubai dinobat sebagai buaian gantung tertinggi di dunia dengan ketinggian 140 meter menyamai ketinggian Great Pyramid di Giza. Buaian gantung yang baru dilancarkan bulan lalu di Bollywood Parks Dubai itu turut memegang rekod dunia baru selepas menewaskan Orlando Star Flyer di Florida, Amerika Syarikat dengan ketinggian 130 meter. Pengurus besar Taman Tema Popular itu, Milton D'Souza, berkata Bollywood Sky Flyer mengatasi pemegang rekod sebelum ini dengan kelebihan 10 meter. Binaan itu dibuat dengan 421 tan keluli yang mengambil masa pembinaan selama 600 hari, manakala 120 hari untuk pemasangan. It's interesting. You see the whole city, so it's really freshy and it's really a lot of fun. I really recommend this. Bollywood Parks adalah antara 3 taman tema bersama-sama Motion Gate Parks dan Legoland Parks di bawah pengurusan Dubai Parks and Resorts. Pada 2019, taman tema ini telah menerima kunjungan 2.6 juta pelancong dari seluruh dunia. Proses pengubahsuaian taman tema ini dijangka akan menggalakkan lebih ramai pengunjung pada masa depan selari dengan Dubai sebagai destinasi popular pelancongan.
Usaha murni sekumpulan sukarelawan menyelamatkan ratusan ikan paus yang terdampar di pantai Farewell Spit, New Zealand mengakhiri buletin didik hari ini. Ikuti siaran ulangan buletin didik setiap hari pada jam 12.30 hari. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan Assalamualaikum. We're looking forward